Saya sudah boleh start sekarang. Uh, Sebelum tu saya perkenalkan dulu diri saya. Saya speaker dalam Incawi, Khairul Khalis. Saya juga personal trainer yang dah train selama 6 tahun daripada 2018, 2019, 20, 1, 2, 3. Ini tahun ke-6 lah. And berkaitan nutrition pun saya akan guide saya punya klien. So, sebab tu juga saya boleh guide berkaitan any nutrition omega 3, 6, 7 dan 9. Jadi kalau ada apa-apa soalan, even yang tak berkaitan dengan omega 3, 6, 7, 9, let's say kalau ada penyakit ataupun ada apa-apa masalah kesihatan, boleh bagi tahu saya. Tak cukup tidur ke ataupun berat badan tinggi sangat ke, boleh tanya dekat sini. Nak naik, nak buka mikrofon pun boleh. Kalau malu boleh tekan dekat ruangan komen, ruangan chat Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, baik. Jadi topik kita pada hari ini adalah cara mencegah penyakit silent killer dengan pemakanan seimbang. Okey? Dengan gaya hidup yang seimbang, bukan pemakanan sahaja. Baik. Jadi kat sini kita boleh nampak bila kita cakap pasal seimbang, kita faham maksudnya piramid makanan. Piramid makanan yang first datang bila kita sebut seimbang, betul tak? Tapi kebanyakan orang dalam piramid makanan tu dia akan mengabaikan bahagian paling atas. Segitiga yang paling atas sekali, iaitu lemak. Ramai orang ingat, oh lemak tak bagus, kita kena avoid. No. Kalau lemak tak bagus, dia takkan ada dalam piramid makanan. Contohnya, macam benda-benda macam dadah. Dadah tak bagus. Kita tak perlu ambil. Badan kita tak perlukan bahan-bahan narkotik dan sebagainya. Sebab tu dia tak ada dalam piramid makanan. Tapi apa yang ada dalam piramid makanan tu, wajib kita ambil. Okay? Cuma nilai dia je berbeza. Macam karbohidrat paling bawah sekali, jadi kita perlu ambil dalam kuantiti yang besar. Sayur pun dalam kuantiti yang besar, tapi minyak kita perlu ambil dalam kuantiti yang kecil. Okay? Kenapa kuantiti yang kecil? Sebab kalau banyak, dia akan menyebabkan kolesterol. Dan minyak pun ada minyak yang bagus, ada minyak yang tak bagus. Sama juga macam karbohidrat. Karbohidrat pun ada karbohidrat yang bagus, gula yang baik dan gula yang tak baik. Gula yang baik ni contoh daripada mana? Daripada buah-buahan. Gula yang tak baik pula daripada gula yang dah diproses, gula putih Kalau boleh kita kurangkan. Sebab benda tu bukannya boleh menyebabkan diabetes saja, macam-macam penyakit lain. Macam sakit jantung, stroke dan sebagainya. Okey, baik. Uh, jadi kita start balance ni. Balance ni, kalau kita nampak di bawah ni, dia tulis a complete range of healthy fatty acids, omega 3, 6, 7 and 9. Okay. Omega 3, 6, 7 dan 9. Kenapa 7 besar? Okey, beza minyak balance dengan Incha oil. Incha oil ada 3, 6 dan 9. Dia fokus pada omega 3, 6 dan 9. Tapi sebab kita ada macadamia juga, minyak kacang macadamia, jadi dia fokus pada omega 7. Apa fungsi omega 3, 6, 7 dan 9? Jadi mari kita ringkaskan. Omega 3 dan 6 adalah komponen utama yang membentuk kita punya membrane cell ataupun kulit sel kita. Faham Human cell, dia ada bahagian paling luar. Itu namanya membrane cell. Kalau sebagai manusia, kita ada kulit. Kulit badan ni kan. Tapi kalau macam sel, dia dipanggil membrane cell. Okay? Yang dalam tu nukleus yang macam otak untuk sel tu. And ada juga mitokondria, tempat penghasilan tenaga. Tapi yang kita nak fokus adalah membrane. Bahagian luar tu perlukan lemak. Jadi kita cuba fikir, kalau sel kita sihat, mesti kita pun sihat, betul tak? Jadi macam mana nak make sure sel kita sihat? Make sure dia ada kulit yang baik. Macam kita contoh kulit kita tak baik, kulit kita luka-luka, uh, terlalu kering, senang kena jangkitan, kita tak sihat. Senang sangat tak sihat. Tapi kalau let's say kulit kita baik, kita boleh sihat. Jadi kita kena take care. Macam mana nak jaga kulit sel tu? Omega 3 dan omega 6. Okay? Okay, jadi kebaikan dia adalah bagus. Dia diet yang bagus untuk kesihatan jantung. Jantung sihat, peluang untuk kena penyakit jantung kurang. Okay? Diet yang baik untuk sakit darah tinggi, kencing manis dan sakit kronik yang lain. Cuma saya kat sini nak tekankan lebih sikit, kalau boleh kita fokus pada omega 3.
Sebab omega 3 ni kurang sikit dia punya sifat inflammatory. Okey, kalau macam omega 6 ni dia ada sifat inflammatory sikit. Dia lebih sikit daripada omega 3. Omega 3 kita boleh dapat dekat mana? Minyak ikan, minyak biji rami. Omega 6 daripada telur, daripada kuning telur. Senang sangat kita nak dapat. Tapi omega 3 ni, mana sumber yang paling baik adalah minyak sacha inci. Sebab dalam minyak sacha inci dia cukup omega 3 dan 6 dan juga 9. But 3 lebih. 3 kandungan paling banyak. Omega 3 kandungan paling banyak dalam minyak sacha inci. And then yang paling merisaukan sekarang penyakit kanser. Jadi omega 3 dan 6 ni diet yang baik untuk penyakit kanser. Okey. Jadi itu 3 dan 6. Kita cakap pula pasal omega 7. Omega 7 pun lebih kurang juga dia punya fungsi. Tapi ada kelebihan dia tersendiri lah. Okey. Kebaikan omega 7, asid palmitolik. Okey. Kat sini bahasa Inggeris lah. Jadi kalau tak faham boleh terus tanya. Kalau nak saya baca dalam bahasa Inggeris pun boleh. Tapi saya terus translate lagi senang faham. Okay, nombor 1, menjaga kesihatan jantung. Menjaga kesihatan jantung. Sama juga macam omega 3 dan 6 tadi kan. Okay. Arteriosklerosis adalah proses di mana kolesterol terbina untuk menyebabkan penyumbatan jantung. Okay. Arteriosklerosis ni adalah proses di mana, okay, ni salur darah kita. Tiba-tiba ada kolesterol dekat sini. And then tebal, pop, sumbat. Bila tersumbat tu, terus ada kena serangan jantung. Kalau tersumbat dekat jantung, arteri koronari tersumbat dekat jantung. Kalau let's say tersumbat dekat bahagian otak, salur darah ke otak, boleh kena stroke, mild stroke, major stroke. Dan kalau tersumbat dekat bahagian lain, boleh rasa sengal-sengal, boleh rasa tangan sakit, kaki sakit, boleh menyebabkan edema. Dia banyak sangat, banyak sangat. And they also boleh menyebabkan sistem hormon kita tak baik, sistem endokrin kita. Sistem limfa kita pun tak baik kalau ada penyumbatan ni. Orang ingat macam penyumbatan ni boleh menyebabkan sakit jantung je. No, banyak benda lain. Okay. Jadi proses di mana dia makin tersumbat tu, makin lama makin penuh, dipanggil arteriosklerosis. Arteriosklerosis. Mengikut kajian palmitoic acid ni, kajian daripada mana sekejap lagi kita akan bagi tahu. Um, boleh mengurangkan risiko orang ada penyakit darah tinggi dan arteriosklerosis dengan mengurangkan pembengkakan dekat salur darah. Kadang-kadang salur darah kita macam ni. Tapi sebab dia bengkak, dia lagi tebal, dia punya dinding dia lagi tebal. So dia jadi lagi kecil. Darah tu boleh lalu. Saluran darah tu jadi sempit. Jadi dia boleh mengurangkan penyakit dengan dua cara. Penyakit jantung dengan dua cara. Penyakit penyumbatan darah ni dengan dua cara. First, dia kurangkan kolesterol yang tersumbat. And then number 2, dia kurangkan pembengkakan. Jadi tak sempit sangatlah. And then saintis juga menemui bahawa dia boleh menguatkan immune system yang also boleh mengurangkan inflammation. Inflammation ni yang problem juga, salah satu problem yang ramai orang tak tahu. Saya nak bagi contoh macam mana ya. Okay lah, contoh macam ni lah. Biasanya kalau macam ini salur darah kita, kolesterol lalu je, tak ada masalah. Dia tak akan melekat senang-senang. Tapi bila ada inflammation, bila salur darah kita luka sikit, kolesterol yang lalu tu kena tutup luka tu. Dia akan melekat dekat salur darah tu. And then bila dia melekat, kolesterol lain pun senang melekat juga. Itu yang menyebabkan pembinaan kolesterol. Dia jadi atherosclerosis lah. Jadi dia mengurangkan inflammation juga. So inflammation ni dapat daripada mana? Daripada gula. Gula menyebabkan inflammation. Daripada hormon kortisol, hormon stres kita pun menyebabkan inflammation. Kalau ada soalan, again saya nak bagi tahu, boleh buka mikrofon and also boleh tanya dekat ruangan komen, ruangan chat. Okey, nombor 2. Ini dah masuk topik insulin berkaitan diabetes ataupun sakit kencing manis. Insulin resistance happens when your body cells do not respond to insulin. Jadi, insulin resistant adalah keadaan di mana badan kita dah immune dengan insulin. Okay, insulin ni yang memecahkan gula, yang membantu, macam mana nak cakap, membantu memecahkan gula lah.
membantu badan kita untuk pecahkan glukos jadi tenaga. Memecahkan makanan jadi tenaga dipanggil metabolism. Jadi kalau orang yang metabolism tinggi, dia cepat pecahkan makanan tu, dia tak simpan. Tapi kalau orang yang metabolism rendah, dia tak pecahkan makanan tu, jadi dia jadi lemak. Dia akan jadi lemak, dia akan simpan dalam badan kita. Itu beza orang metabolism tinggi dengan rendah, kadar metabolism. Okey. Jadi hormon insulin ni, ada orang dia banyak sangat makan gula. Jadi badan dia asyik lah keluarkan gula, asyik lah keluarkan insulin. Lama-lama badan dia macam dah imun. Contoh macam kita lah. Kita hari-hari kena sebat kan. Buat salah, mak rotan kat tangan kan. Lama-lama tangan kita pun dah kerah, tak sakit dah. Dah imun. So mak dah tak pakai rotan, dia pakai tali pinggang pula. Ataupun dia buat kat belakang pula, dah bukan dekat tangan kan. So contoh dia macam tu lah. Sebab dia dah terbiasa. Tapi bila jadi pada insulin, it's not a good thing. Dia bukan benda yang baik kalau let's say badan kita dah terbiasa dengan insulin. Sebab dia boleh menyebabkan sakit kencing manis lepas tu. Okay? Sebab banyak sangat insulin. Palmitoic acid boleh membantu mengurangkan risiko insulin resistant. Macam mana? Sebab kalau kita ambil gula, kita makan gula, badan kita akan keluarkan insulin yang banyak. Lagi banyak gula kita ambil, lagi banyak insulin badan keluarkan. Tapi bila ada palmitoic acid ataupun omega 7 ni, dia membantu dia pecahkan gula tu. Dia bantu untuk pecahkan gula bersama-sama dengan insulin. So bila ada palmitoic acid ataupun omega 7, badan tak perlu keluarkan banyak hormon insulin. Jadi badan kita pun tak terbiasa dengan banyak sangat insulin. Okay? Jadi omega 7 ni secara tak langsung dia mengurangkan risiko penyakit diabetes. Okay. Alright. Omega 7 juga membantu untuk meningkatkan rasa kenyang. Improve satiety. Okay. Jadi bila kita rasa kenyang, kita akan kurang sikit makan. Sebab saya rasa semua kat sini setuju, makan banyak akan menyebabkan macam-macam penyakit. Even though kita bukan ambil gula saja, kita ambil macam-macam. Sebab kita kena faham. Memang betul kita ambil makanan yang baik. Macam buah-buahan pun baik, ayam pun baik. Tapi kadang-kadang dalam makanan yang baik itu ada juga makanan yang tak baik. Ada juga bahan-bahan yang tak baik. Contohnya ayam goreng. Kan? Minyak yang digunakan tu minyak apa? Banyak kali goreng ke tak kan? And then pisang goreng pun sama. Minyak apa? And also kalau kita pergi dekat restoran makan makan ikan siakap ke, Ajinomoto banyak, MSG, monosodium glutamate kan. And banyak lagi bahan-bahan lain. Jadi kita kena kurangkan makan. Cara dia macam mana? Kita cuba ambil omega 7. Dia akan menyebabkan kita rasa kenyang lebih sikit. And also omega 7 ni boleh menyebabkan kita punya badan lebih sihat dan meningkatkan kadar metabolism ataupun kadar kita membakar makanan, jadi tenaga. Secara tak langsung boleh menyebabkan badan kita burn fat ataupun bakar lemak. Ini manfaat dia. According to another study, palmitoic acid balance insulin resistant to people prone to developing type 2 diabetes. Saya ada urusan tu kan, join lain kali ya. Tu biar okay, sama. Thank you, thank you. Thank you for joining. Okay, jadi diabetes type 1 ni lebih kepada genetik ataupun keturunan. Tapi diabetes type 2 lebih kepada makanan dan kandungan insulin. Kandungan insulin ni yang kita kena fokus lebih untuk orang yang tak ada penyakit keturunan diabetes tapi boleh menyebabkan diabetes. Kalau saya tak jaga, boleh dapat diabetes type 2 disebabkan oleh makanan. Okay? Biasanya diabetes type 1 ni daripada kecil lah. Okay. Nombor 4 lah. Yang ni saya rasa perempuan pun suka lah. Saya pun suka juga kan. Support skin health. Membantu untuk menjaga kesihatan kulit. Palmitoic acid may support health of skin, nails and hair. Bukan kulit. Kulit saja, kuku dan rambut juga. Bila kulit kita ni kena matahari, kena pollution, kena pencemaran dan bahan-bahan kimia, dia akan teroksida. Jadi, omega 7 ni ada fungsi antioksidan. Bila kulit kita teroksida, dia akan cepat tua tau. Dia teroksida, dia akan buang sel tu, dia akan buat sel baru. Faham? Tapi dalam proses kita buang sel lama, buat sel baru, kita akan semakin menua. Lagi cepat tua.
Jadi salah satu cara dia adalah kita kena make sure sel kita tu tahan lama. Sel kita punya jangka hidup lama, panjang. So dia tak cepat tukar. Sebab bila dia cepat tukar skin sel baru, dia akan menyebabkan kita jadi cepat tua. Jadi salah satu cara dia macam mana? Salah satu cara nak jadi awet muda adalah omega 7. Dan salah satu cara lagi adalah dengan hidrogen. Botol air penjana hidrogen tu. Nah, yang tu nanti kita topik next kita akan cakap pasal hydrogen water lah. Okay. Okay, bila sel kulit terdedah pada matahari ni tadi kita dah cakap lah, dia akan jadi macam tu, dia akan jadi penuaan, dia akan mempercepatkan proses penuaan. Jadi kalau let's say nak kulit yang anjal, kulit yang bersih kan, ambil omega 7 lah. Okay. Mengurangkan inflammation dan kebengkakan. Inflammation ni kita boleh panggil irritation keradangan. Inflammation dalam bahasa Melayu saya tak sure. Tapi inflammation ni adalah di mana kulit kita ataupun organ kita dia luka. Okay, inflame. Inflame macam let's say jerawat. Dia jadi merah kan. Dia lebih kurang macam swelling juga lah. Yes, macam swelling juga. Macam merah tu adalah inflammation. Jadi omega 7 boleh mengurangkan inflammation dalam orang yang ada ulcer dekat perut. Ulcerative colitis, ulcer dekat perut, ulcer dekat mulut, ulcer dekat mana-mana lah. Ulcer dekat usus pun ada. Ada orang ada gastrik sampai perut dia jadi macam ada luka. Benda tu pun boleh boleh ambil omega 7. Okay, dia tak ada masalah untuk orang yang gastrik. Also boleh membantu mengurangkan inflammation dan kekeringan mata. Kadang-kadang orang banyak drive, banyak kena aircon, duduk dalam office kan, ataupun tengok skrin lama-lama sangat. Boleh ambil omega 7 untuk membantu kesihatan mata. Support kesihatan mata lah, insyaAllah. Makanan apa yang tinggi omega 7? Okay, first kita ada balance ni lah. Balance ni, kalau let's say nak tahu lebih lanjut, boleh boleh contact each other yang ada dalam ni. Yang first time nak ambil ke apa, boleh contact. And then kalau let's say lah rajin nak ambil kacang macadamia, ambil kacang macadamia pun boleh. Tapi kena ambil banyak lah, kena makan kacang macadamia tu banyak baru boleh dapat efek yang sama. Tapi kalau let's say uh, nak senang, saya suggest ambil balance. Sacha inci, minyak sacha inci dan macadamia. Okay? Sebab dalam ni cukup 3, 6, 9 dan 7. Jadi boleh ambil. Alright. And then lagi satu. Dia mengurangkan cytokines. Cytokines ni sangat-sangat inflammatory. Menyebabkan kebengkakan. Terutamanya kalau orang yang ada ambil alkohol. Ambil alkohol, organ dia akan tak berapa sihat. And ada fatty liver. Visceral fat dia tinggi. Palmitoleic acid ataupun omega 7 ni boleh membantu dengan mengurangkan benda-benda macam ni. Cytokines play a role in fatty liver diseases and lead to inflammation and insulin resistance. Cytokines ni penyebab banyak penyakit. Jadi macam mana nak kurangkan? Ambil omega 7. Support normal cholesterol level. Okay, korang kena faham, kolesterol ni terbagi pada dua. Nombor satu HDL, high density lipoprotein ataupun kolesterol baik. Nombor dua LDL, low density lipoprotein ataupun kolesterol tak baik. Alright, jadi omega 7 ni boleh mengurangkan LDL ataupun kolesterol tak baik, kolesterol jahat dan menambah good kolesterol, kolesterol yang baik lah. Sebab bila you ada banyak LDL, you takkan sihat. You akan menyebabkan macam ni, banyak penyakit. You akan invite banyak penyakit. LDL ni dapat daripada mana? Daripada uh, makanan yang bergoreng, kan? Organ dalaman, daripada asid lemak trans dan asid lemak tepu. Jadi makanan yang tinggi dalam dua ni contohnya macam margarin, kalau boleh elakkan. Biskut banyak guna margarin. Conversely, a high HDL protein, a high density lipoprotein cholesterol boleh protect kita daripada penyakit. Jadi macam mana nak tinggikan LDL, ambil omega 3, 6, 7 dan 9. Dia akan tinggikan LDL, HDL, kolesterol baik. And dia akan turunkan kolesterol jahat. Sebab tu saya cakap minyak kena ambil. Minyak ambil sikit je, lemak kat atas tu kan. Kena ambil sikit.
Tapi kalau kena ambil sikit, kena ambil benda yang betul-betul bermanfaat. Kita kena buang, kita kena kurangkan makan benda-benda yang tak berapa baik lah, yang menyebabkan penyakit. Tapi macam mana nak elak kan? Pergi jalan mana-mana nampak goreng pisang siap cheese lagi. Lepas tu roti canai kan. Ada orang tak boleh elak. Tapi tak apa. Kalau nak ambil makanan macam tu, ambil juga yang baik ni. Untuk balancekan balik. Sebab makanan-makanan macam tu akan tinggikan kolesterol jahat. Tapi makanan-makanan macam ni, dia akan tinggikan kolesterol yang baik. So, dia balance and kolesterol jahat akan makin kurang, makin kurang. Sebab kita bukannya makan goreng pisang hari-hari, betul tak? Reduce metabolic syndrome and diabetes risk. Okay. Metabolic syndrome macam tadi lah. Hmm, bila kita ambil omega 7 ni, kadar metabolism dalam badan kita akan meningkat. And bila kadar metabolism meningkat, kita tak simpan benda-benda makanan. Kita akan gunakan, kita akan burn, kita akan jadikan dia sebagai tenaga. Okay? Perasan tak kalau orang yang badan besar, kadang-kadang dia makan sikit je tapi badan dia still besar. But orang yang badan kurus, yang muscular, dia makan banyak but still kurus. Itu sebab metabolism tau. Itu sebab metabolism. Saya tak cakap yang kurus tu sentiasa sihat, tak. Sebab kadang-kadang dia ambil makanan yang tak sihat juga. And even atlet-atlet negara, macam-macam negara, ada yang kita tahulah macam-macam penyakit mati mengejut, sudden death. Tengok sihat, tapi tiba-tiba sakit jantung, tiba-tiba cardiac arrest. Kebanyakan memang serangan jantung lah untuk atlet-atlet ni. Okay. And then study on diabetic rats found that exercise and a diet high in monounsaturated fat. Okay. Bila kita ada lemak mono tak tepu, contohnya omega 3 dan omega 7 lah. Omega 3, 6 dan 7. Bila tinggi benda ni, dia akan mengurangkan HbA1c. HbA1c ni apa? Hemoglobin A1c. Dia boleh kira kadar uh, kandungan gula dalam darah selama 3 bulan on average. Jadi dekat sini saya pernah buat research sikit. Um, kadar yang normal adalah bawah 5.7%. Tapi kadar yang tak normal uh, sekejap kadar 5 hingga 7 hingga 6.4 dikira sebagai pradiabetes. Pradiabetic. Okay. And kalau let's say tinggi daripada 6.5%, dia dah dikira diabetes. Jadi kena control. And benda ni dia dah try dalam tikus yang ada diabetes. Tikus pun boleh ada diabetes kan? And dia sangat-sangat membantu lah. Okay, and then bila kita tolong kita tinggikan kadar metabolism dalam individu type 2 individu yang mengalami diabetes type 2 ataupun kencing manis, dia boleh mengurangkan simptom kencing manis tu. And dia boleh merawat juga, dia boleh mencegah juga. Asid lemak tersebut boleh membantu kandungan gula dalam darah diabetes type 2 sama juga lah. And then mengurangkan risiko penyakit jantung. Jadi CDC, okay, Center for Disease Control and Prevention, dalam setiap 4 orang, satu mati disebabkan oleh heart disease ataupun 25%. And setiap tahun lebih kurang 610,000 orang mati disebabkan oleh penyakit jantung. 1 dalam 4 orang. Okay. Sangat-sangat besar. And penyakit jantung adalah pembunuh utama. Silent killer. Dia cakap silent killer kan. Berapa ramai orang yang rasa sihat tiba-tiba kena sakit jantung yang tak selamat. Even atlet pembadminton nombor 1 kat Korea. Di Korea pun kena benda ni juga. Ada yang kenal Ashraf Sinclair. Kan? And then Hani Mohsin. Sakit jantung. Okay. Research has shown that the nutrients and fats found in macadamia nuts. Sekejap Okay. Research has shown that nutrient and fats found in macadamia nuts may reduce the risk factors for heart disease. Okay. Macadamia nut ni yang kita cakap lah, kandungan kacang macadamia ni ada omega 7 kan? And ada uh, 4 research. Sekejap. Ada 4 sebab 4 research yang dia bagi contoh. Sekejap Okay dah. Pada tahun 2007
ada orang yang lelaki yang tinggi kolesterol yang tak baik lah, menunjukkan risiko yang berkurangan untuk penyakit serangan jantung lepas makan macadamia nut dalam masa 4 minggu saja. Sebab kita boleh kira risiko dia based on LDL. So lepas makan 4 minggu, LDL ni berkurang. LDL dia berkurang. Jadi risiko dia untuk kena serangan jantung dan stroke berkurang juga lah. And then review paper published in 2015. Dalam surat khabar 2015, kita nampak consuming tree nuts of any kind, apa-apa jenis kacang, mengurangkan triglycerida dan low density lipoprotein. Triglycerida ni adalah salah satu bentuk lemak, okay? And LDL, kolesterol jahat, dan total kolesterol. So kacang ni banyak fungsi dia. Tree nuts, kacang-kacang termasuk kacang gajus, kacang macadamia, walnut, kacang almond dalam bahasa Melayu, Melayu apa? Dan fahamlah almond apa. Dan kacang-kacang yang lain. Tapi kenapa kita cakap pasal macadamia nut? Sebab macadamia nut tinggi dengan minyak omega 7. Some studies suggest that sekejap Some studies suggest that substituting, okay, kalau kita gantikan lemak tidak tepu, kita gantikan lemak tepu yang kita biasa ambil, contohnya macam dalam goreng pisang, dalam cheese, dalam benda-benda yang tak berkhasiat lah, minyak-minyak yang tak berkhasiat, contohnya mentega juga, dengan minyak yang berkhasiat, contohnya omega 3, 6, 7 dan 9, dia akan membantu mengurangkan LDL dan meninggikan HDL. Ini apa yang saya cakap tadi lah. And kacang macadamia sangat bagus sebab dia sangat-sangat tinggi dengan lemak tidak tepu. Kacang sacha inci pun bagus juga. Sebab tu kita letak dua-dua ni dalam satu paket. A study conducted by Swedish researchers found that consuming nuts may reduce the risk of heart failure and atrial fibrillation. Heart failure ni serangan jantung lah, kan? And atrial fibrillation pun sama juga. Omega 9, okey, omega 9 ni kita tak sebut lagi. Kenapa kita tak fokus banyak sangat pada omega 9? Omega 9 ni, dia memang badan kita boleh hasilkan sendiri. Omega 3, 6, 7 badan kita tak boleh hasilkan. Okey? Dia tak boleh hasilkan. Jadi kita kena ambil dekat sumber luar. Omega 9 kita tak fokus banyak sangat sebab badan kita boleh hasilkan sendiri, jadi tak payah risaulah. Salah satu lagi benda yang badan kita tak boleh hasilkan adalah benda antioksidan macam vitamin C. Vitamin C pun badan kita tak boleh hasilkan sebab kita kena ambil luar. Kita boleh ambil hydrogen, water untuk dapat efek yang sama. Dan omega 9 ni boleh dapat daripada mana? Boleh juga dapat dalam minyak sacha inci, dalam minyak balance ni. One large study found that high monounsaturated fat diets. Okay. Benda ni, kajian ni dah menyeluruh. Jadi kita akan bagi, kalau let's say nak screenshot pun boleh, sumber-sumber kajian ni. Diet yang tinggi dengan lemak tidak tepu, lemak mono tak tepu, boleh mengurangkan triglycerida dan bad very low density lipoprotein ataupun bad cholesterol lah by 22%, by 20% and 22% in patients with diabetes. Even orang yang ada diabetes pun kita boleh rawat lagi benda ni. Okay? Diabetes type 2 lah. Sebab diabetes type 1 dia beza. Another study found that that feeding mice diets high in monounsaturated fat. Maksudnya dia dah bagi dengan lemak tak tepu. Dia bagi diet yang tinggi dengan lemak tak tepu dalam tikus ni, menyebabkan dorang punya insulin resistance hilang. And kebengkakan organ dorang punya visceral fat hilang. Jadi omega 9 ni bagus juga sebenarnya. And same study found that humans who ate high monounsaturated fat diets had less inflammation. Sama lah. Apa yang jadi kat tikus tadi, bila manusia pun makan benda sama, pun sama juga. Kurang juga. Okay. Jadi, untuk serving suggestion, ini untuk minyak balance dan minyak sacha inci. Lebih kurang sama je. 2 hingga 5 tahun, ini minimum.
Ini minimum. Ambil lebih sikit tak ada masalah. Macam even kita punya Mr. Aaron kita punya presiden dekat Batam. Kalau tapi dia very aktif dekat sini lah. I'm sure you guys kenal, ada yang kenal. Mr. Aaron ambil 10 paket satu hari. 30 ml satu hari. That's why dia nampak sangat-sangat muda despite his age. Okay, 2 hingga 5 tahun 1 mililiter sehari. 6 hingga 11 tahun 1,5 mililiter sehari. Dan 12 hingga 18 tahun 2 mililiter sehari. 2 mililiter. Maksudnya 2/3 daripada minyak tu lah. 18 tahun ke atas 3 mililiter sehari. Tapi kalau nak senang ambil satu paket je. Sebab susah kalau kita nak buka, kita nak minum separuh, lepas tu tinggalkan, minum lagi esok. Susah. Baik kita ambil satu paket. Tak ada masalah pun. Ini just minimum. Okay, minimum. Dan dia boleh dicampur dengan benda lain juga. Macam uh, macam mana? Boleh dicampur dengan makanan lain, contohnya direct direct consumption ni makan macam tu je lah. Kalau tak nak, boleh campur dengan salad. Ada orang makan salad every day kan. And then nombor 3 boleh campur dengan air. Tapi kalau nak campur dengan air, jangan campur dengan air panas. Make sure air tu suam atau sejuk, jangan mendidih. Sebab bila lemak tidak tepu ni, dia jumpa dengan, dia dikenakan suhu tinggi, dia panas, jadi dia boleh jadi lemak tepu. Sebab tu olive oil lagi bagus kalau kita makan macam tu je daripada kita masak guna olive oil. Yang boleh campur dengan yogurt, ada orang yang suka buat overnight yogurt kan, makan yogurt malam-malam ataupun buat yogurt malam, esok makan kan. And smoothie, boleh campur dengan smoothie, boleh campur dengan protein shake, and boleh juga campur dengan makanan. Macam ni kita ada gambar pasta. Tapi macam saya cakap tadi, jangan masak benda tu. Bila dah sejuk sikit, dah hidang, baru letak. Itu tak ada masalah. Okey, jadi dekat sini kita boleh nampak Incha Oil balance dengan Rich. Okay, sekejap. Okey. Dekat sini ada omega 3, 6 dan 9 dekat Incha Oil. Incha Oil pun saya amalkan juga. Dan omega 7 tak ada dekat sini. Tapi bila tengok dekat balance, dia ada medium, not very rich. Medium omega 3, medium omega 6, tapi rich in omega 7 and 9. 7 dengan 9 tinggi kat sini. Okay? And then rich. Rich ni dia lebih kepada omega 9 dan gamma oryzanol and alright. Oxygen radical absorbance capacity. Benda ni sangat rich ni sangat-sangat antioksidan. Tapi hari ni kita tak sentuh tentang rich lah. InsyaAllah next time. And then also vitamin E tinggi dalam incha oil, plant derived squalene tinggi dalam rich. Jadi suggestion saya nak ambil macam mana? Kalau untuk orang yang tak ada masalah, macam saya pun saya ambil ini satu, dan ini satu. Kalau let's say nak ambil ini dua ataupun ini satu pun masih membantu juga, dan boleh ambil macam botol penjana air hidrogen. Okay, alright. And then lastly dekat sini. Jadi ini antara sumber-sumber yang korang, kalau let's say nak screenshot pun boleh, ataupun nak saya copy paste pun boleh. Eh? And kita tengok macam mana. Betul tak kajian-kajian ni. Tapi don't worry lah. Saya pun dah check one by one. Memang betul kajian-kajian ni. Yang tadi kita cakap semua tu, semua berdasarkan kajian daripada pelbagai sumber. Bukannya sumber yang kita buat sendiri. Okay? Alright. Jadi ada apa-apa soalan tak? Ada apa-apa soalan berkaitan dengan omega 3, 6, 7, 9? Maybe ada orang ada dalam family, ada yang berpenyakit, ada penyakit apa-apa pun lah. Kan? Boleh tak ambil ke? Biasa soalan macam tu lah. Kalau resi darah tinggi boleh ambil. Boleh ambil dengan makanan. Boleh ambil dengan ubat. Boleh, tak ada masalah. Sebab ini bukannya ubat. Ini adalah makanan. And it's not even supplement pun. Dia bukan makanan tambahan. Dia makanan yang memang patut ada dalam badan kita. And minyak yang kita ambil ni, macam minyak kelapa sawit, dia cold press. Tapi ini minyak um, daripada sumber yang lebih baik dia punya benefit dia. Daripada segi khasiat dia.
Macam minyak kelapa sawit, kita tak panggil benda tu suplemen kan. Minyak kelapa sawit adalah makanan. Sama lah minyak balance ni, minyak secah inci, minyak macadamia pun makanan juga. Jadi dia bukan makanan biasa, kita panggil dia superfood. Sebab dia boleh mencegah macam-macam penyakit. And minyak secah inci ni bukannya produk baru pun, bukannya kita yang keluar, kita yang first. Tapi kita antara yang terbaik sebab kita punya produk sangat-sangat fresh. Okay, ada yang ada genetik tapi setakat ni tak ada lagi. Okay, dia macam ni. Penyakit-penyakit macam ni better kalau kita prevent. Kita tak, jangan fikir macam kita dah ada nanti baru kita ni. No, kita kena prevent. Kita kena prevent daripada awal. Sementara kita tak ada ni, kita kena amalkan makanan yang sihat so that kita takkan ada insyaAllah. Tapi kalau let's say kita tak ada, cuma kita macam kita tak amalkan makanan yang sihat kan, bahaya sikit. Even tak ada genetik pun boleh kena juga. InsyaAllah. Okay, ada yang nak share tak? Ada yang dah kat sini, partisipan ada yang pernah ambil tak minyak balance ni? Saya punya dah habis tau. Saya nak kena tambah lagi. Sekarang ni just makan saja inci saja. Saja inci enrich. Ada testimoni ke kan? Sebab saya tahu kat sini ramai yang dah try. Kalau tak ada soalan macam mana nak start ke? Sebab kita banyak leader yang boleh boleh support juga. And kalau let's say tak boleh nak start dengan omega 7 ni, boleh juga start dengan sacha inci. Itu pun bagi fungsi yang lebih kurang sama juga. Tapi omega 7 ni lagi fokus pada yang kita cakap tadi lah. Palmitoleic acid ni boleh meningkatkan metabolism. Sekejap, eh. Okay. Ada yang tanya, kalau diabetes type 1 boleh membantu tak? Kalau boleh, send dekat group chat. Kalau let's say segan, boleh juga send personal macam ni. Just tekan je nama saya and then send pada saya. Kalau diabetes type 1, okay, diabetes type 1 ni, walaupun dia genetik and bukan bergantung pada makanan, tapi bila kita ambil makanan yang betul, dia akan membantu. Macam mana diabetes type 1, kalau let's say kita ambil makanan yang salah, dia akan buat lagi teruk. Tapi kalau let's say ada makanan yang betul, dia akan membantu mengurangkan simptom tu. Just makan saja enci oil saja. Omega 7 ada, kalau let's say, sekejap, eh. Okay, kalau let's say nak tahu lebih lanjut pasal omega 7, 3, 6, 9, ataupun let's say nak tahu pasal any product, lepas ni join live seterusnya. Sebab kita akan cakap pasal produk yang lain-lain juga. Omega 7 ni kita akan cakap lagi. Yang kita ada meeting bukan dekat sini saja, kalau let's say nak join group WhatsApp pun ada, kan? Boleh join lagi. I'm sure leader-leader kat sini tahulah bila ada meeting semua kan. Ah, Team management pun ada post dalam group bila waktu training.
Untuk yang Melayu boleh join dengan saya, boleh tanya soalan. Chinese ada juga, kita ada trainer Chinese juga kan. Alright, so kalau tak ada soalan and also tak ada tak ada siapa yang nak kongsi, soalan dah tak ada lagi. Kalau ada boleh tanya tanya lagi. Kalau tak ada, kita end sekejap lagi lah. Kita tunggu dalam masa 5 minit dulu. Okay. Jadi ada soalan ni kita. Kanak-kanak boleh ambil berapa? This one. Alright, kanak-kanak boleh ambil tengok umur berapa. Kalau let's say tengok minimum, kita tengok balik minimum kat sini. 10 tahun. 10 tahun boleh ambil 1.5 minimum. Tapi kalau nak ambil satu paket pun tak ada masalah juga. Family saya ambil satu paket. Adik saya ada yang 4 years, ambil satu paket. Tak ada masalah. Kita campur dalam makanan dia lah. Penyakit darah tinggi pun boleh ambil, tak ada masalah. Kadang-kadang Malay market ni dia nak join. Tapi dia rasa macam, oh, I seorang je Melayu kan. Tapi let's say they meet me and dia rasa macam, oh, ada Malay, ada orang lain Melayu juga. So, why not I try? Sebab it's not racism. It's sebab macam, aku seorang je dekat sini kan. So, kalau let's say ada downline yang Melayu, ajak. Ada kawan-kawan Melayu, ajak dia join. Sebab tak maksudnya dia orang boleh faham kan. Dan bila sharing dalam bahasa Melayu ni, dia orang akan rasa lagi close. So, boleh ajak. Kita nak ajak ramai Melayu juga sebab ramai Malay yang tak faham lagi Omega 3, 6, 7, 9 ni. Okay? Jadi kalau kita boleh touch Malay market, we can help a lot of people lah. Okay. So with that, I conclude kita punya meeting ni. Thank you so much for joining. And after this, maybe I akan try untuk discuss dengan management to do pukul 9. Sebab ada yang cakap nak cuba pukul 9 kan. Because yes, kalau yang Melayu kebanyakannya um, nak sembahyang dulu, settle betul-betul pukul 9 dah settle, baru boleh join meeting. Saya akan try untuk arrange after this. Alright, so terima kasih semua for joining. Yeah, I think miscommunication, so not many participants. Itulah, nanti saya discuss dengan management balik. Sebab kalau let's say kita boleh bagi tahu awal, maybe ramai lagi yang boleh join. Kita tengok macam mana.
Alright, so I conclude our meeting. Anything kalau let's say nak invite me anywhere, if you're staying in Sabah ke, you stay dekat Penang ke, your team in Penang, you nak Incawi hantar seorang speaker Melayu, Terengganu ke, Kedah ke, Johor, KL, just contact Queenie lah. Contact Queenie so that kita boleh arrange meeting ramai sikit and I boleh cakap about lots of product. Kita cakap pasal bukan satu dua produk je, kita cakap pasal semua produk yang boleh jual, yang senang jual. And yang boleh membantu juga ramai orang. Okay? Okay. Thank you so much, everyone, and have a good night. See you again. All right. No problem. Thank you, T. Thank you, Tham. Right.